Tidak semuanya Bani Israel itu mestinya Yahudi. Tetapi Yahudi sudah tentulah daripada Bani Israel. Maknanya, kalau kata Yahudi, dia memanglah Bani Israel, anak Nabi Allah Israel bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa masjid kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi umur kita ibu bapa sekalian. Dan mudah-mudahan bertambahlah amal dan istighfar kita kepada Allah, dan Allah terimalah amal kita hendaknya. Malam ini ibu bapa sekalian, tajuk kita iaitulah berkenaan dengan siapakah Yahudi dan apa yang berlaku di tanah Palestin mengikutnya Al-Quran dan hadis. Ibu bapa sekalian, bila sebutnya Yahudi, tidak semua Yahudi itu, tidak semuanya Bani Israel itu mestinya Yahudi. Tetapi Yahudi sudah tentulah daripada Bani Israel. Maknanya, kalau kata Yahudi, dia memanglah Bani Israel, anak Nabi Allah Israel bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Tetapi kalau kata Bani Israel, anak cucunya Israel, tidak semestinya Yahudi. Kerana Bani Israel, anak cucu Israel bin Ishaq bin Ibrahim, ada banyaknya 12 suku bangsa. Ada 12 orang, 12 suku bangsa. Dan inilah yang disebut oleh Quran yang kita baca dalam suratul Baqarah tu. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aynah. Bila Musa dia bawa keluar Bani Israel, maknanya anak Nabi Allah Ya'qub. Kerana Israel ini sudah kita tahu nama lain bagi Nabi Ya'qub. Israel alias Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi bila Musa membawa keluar Bani Israel yang 12 suku bangsa itu, Rubin, Syamun, Lawi, Yehuda, nenek moyang Yahudi hari ni, Isakhar, Zabulon, Gad, Ashir dan Naftali, Yusuf, Bunyamin. Yusuf dan Bunyamin. 12 suku bangsa itu Musa bawa keluar. Bawa keluar dari mana? Mesir. Bawa keluar dari menjadi hamba abdi Fir'aun turun-temurun. Turun-temurun. Dia panggil Fara'inah ke Fir'aunan. Mana kalau sebut Fara'inah ni, ke Fir'aunan, dari Fir'aun kepada Fir'aun kepada Fir'aun, sudah bergenerasi Fir'aun dah Bani Israel ni jadi hamba abdi. Jadi Fir'aun ni ramai.
Ada Fir'aun namanya Ramses. Ada Fir'aun namanya Margirgish. Ada Fir'aun namanya Cleopatra. Banyak. Jadi setiap Fir'aun ni yang memerintah, turun-temurun kita panggil kefir'aunan, farainah. Dan setiap generasi itulah Bani Israel ni dijadikan hamba abdi sokmo. Maka mari Fir'aun diselamatkanlah anak keturunannya Bani Israel, dibawa keluar tu daripada Mesir. Dibawa ke mana? Ke negeri Palestin, land of promise, tanah yang dijanjikan. Dan memanglah Palestin ni asalnya ibu bapa sekalian, Allah nak beri kepada Bani Israel. Allah nak beri kepada Bani Israel. Dalam Quran pun sebut, dalam Old Testament yang dianggap Taurat itulah, dalam 5 kitab awal dalam perjanjian lama Old Testament Ahdul Qadim, the book of Genesis, Leviticus, Numbers, Exodus and Deuteronomy dianggap sebagai Torah. Pun sebut memanglah tanah ini Tuhan nak beri kepada Bani Israel. Termasuk dalam Sam. P-S-A-L-M, Sam. Apa dia Sam? Zabur. Dalam Zabur pun sebut benda yang sama. Bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Dan Quran kata, min ibadiyas salihun. Aku akan wariskan bumi ini. Tengok tafsir mana dia? Palestin. Kepada min ibadiyas salihun, daripada kalangan hamba-hambaku yang saleh. Dan Quran sebut, ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah sudah banyak kami beri kepada kamu nikmat. Antara nikmat hak banyak Tuhan beri Bani Israel ni, pertama Allah kata wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kami pilih kamu ni sebagai satu bangsa yang lebih segala-galanya. Alamin berbanding bangsa lain hak ada ketika itu. Sama ada Arabkah ataupun Ajamkah, walaupun Arab dan juga Judaism, Judah, mereka ni adik-beradik dipanggil Semitic. Tetapi Allah kata, kalau sebut Bani Israel, wa anni faddaltukum 'alal alamin, kami lebihkanlah kamu berbanding semua bangsa, nations ketika itu. Kerana apa? Kerana banyaknya nabi-nabi mari daripada kamu, dan memanglah layak kamu diangkat sebagai lebih segala-galanya. Dan nabi dari kalangan Bani Israel ini ramah. Antaranya Ibrahim ni punca dari sulbinya lahir Bani Ismail dan Bani Israel. Ismail bin Ibrahim, Israel bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Bani Ismail dan Bani Israel ini adik-beradik dari sulbi yang sama. Bahkan sampai sekarang kita baca semua dalam selawat kita tu selawat Ibrahimiyah. Salawat
Ibrahimiyah dalangnya tahayat akhir hak kita baca itulah menunjukkan dekatnya kita dengan nenek moyang kita Ibrahim alaihissalam. Lalu bila Musa bawa keluar 12 suku bangsa Bani Israel dari perhambaan Fir'aun turun-temurun itu, Allah sebut dalam Quran, idrib bi'asakal hajar. Musa, pukul tongkatmu ini kepada batu. Kerana tafsir kata 12 suku bangsa Bani Israel ni bila selamat keluar daripada negara Mesir dihambakan oleh Fir'aun, mereka ni sungguh pun adik-beradik 12 suku bangsa, tetapi baloh sama. Sehingga Musa, Tuhan kata, pukul tongkatmu pada batu ini. Nescaya fanfajarat minhu 12 ainah. Mengalir memancar dari batu ini 12 mata air, yang mana setiap suku bangsa Bani Israel ini tahu dekat mana nak minum, nak guna air, nak mandi tanpa berebut, tanpa baloh. Maknanya Bani Israel yang 12 ni kalau tidak dengan kita pun dia baloh juga sama dia. Ni tafsir kata begitu. Jadi memancar 12 mata air metaphorically, secara kiasannya betul lah 12 suku bangsa Bani Israel itu. Jadi 12 suku bangsa ini mari daripada 12 anak-anak Yakub dari 4 orang isterinya. Ni sejarah. Sejarah nak kenal Yahudi itulah. Jadi malam ni kita cerita sejarah tu dari sudut genealoginya. Salah silah asal usulnya. Kita kenal Yahudinya dari sudut Quran hadisnya. Adapun dari segi politiknya, sosiopolitiknya, dari segi perbahasan komparatif Judeo-Kristiannya, tidaklah saya tahu. Jadi sebab tu saya tak mau sebut benda hak tak tahu. Kita cerita dari Quran hadis siapa bangsa ini. Jadi 12 anak Yakub, yang semuanya 12 ni cucu Ishak, cici Ibrahim. Siapa? 12 dari 4 orang isteri Yakub. Pertama, Leah. Ni isteri Nabi Yakub ni, namanya Leah. Kedua, Rachel. Leah dengan Rachel ni adik-beradik. Zaman dulu boleh menikah adik-beradik dalam satu masa. Dalam satu masa boleh. Tu Quran kata, wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salat. Diharamkan kamu kumpul 2 beradik dalam satu masa. Tak boleh. Menikah kakaknya, menikah adiknya. Tak boleh kalau dua-dua masih hidup, jadi isteri kita belaka dalam satu masa. Tidak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali hak berlaku zaman dulu. Jadi antara zaman dulu yang menikah adik-beradik satu masa, inilah zaman Yakub. Jadi Yakub menikah Leah. Dan juga isteri keduanya Rachel. Sedangkan dia dengan Rachel adik-beradik. Menikah 2 beradik ni dapatlah anak belaka. Dengan Leah, isteri pertama ni boleh 6 orang anak. 6 orang anak. Rubin, Syamun, Lawi. Lawi ni tuan kita sebut dalam Inggeris Levi.
Yang jadi jenama seluar jing tuan-tuan tu. Betul sungguh ni tuan. Bukan saya reka apa ni. Betul sungguh. Bagaimana Bani Israel ni dia naikkan nama bangsa dia. Yang jadi Levi tu. Lawi. Rubin Syamun Lawi. Yehudah. Nenek moyang Yahudi hari ni tu. Yang jadi Yahudi. Judaism. Yahudi. Rubin Syamun Lawi Yehuda Isakhar Zabulon. 6 orang anak. Kemudian menikah dengan Rahil, adik kepada Lia, boleh 2 orang anak. Yusuf, Bunyamin. Joseph and Benjamin, 2 orang. Dan zaman dulu, dengar betul-betul tu. Bila isteri dapat anak, dia akan cari lagi wanita hak baik-baik dalam kampung tu untuk suaminya menikah lagi supaya berkembang zuriat. Ni zaman dulu, zaman sekarang jangan harap. Dulu saya kata tu. Maka dia cari satu perempuan hak molek baik dan dia beri suaminya menikah lagi. Maka dia cari, jumpalah satu perempuan namanya Zilfah. Maka berkahwin dengan Zilfah, dapat 2 orang lagi anak. Namanya Gad, Ashir. Gad dan juga Ashir. Rahil pun melakukan perkara yang sama. Dia cari orang baik-baik, wanita molek-molek, disuruhnya suami dia menikah lagi lah bang, kembangkan zuriat ni. Maka menikahlah Yakub Elias Israel dengan wanita keempat yang dicari oleh Rahil, iaitulah Bilhah. Maka dia dapat 2 orang lagi anak. Namanya Dan Naftali. Tu yang disebut dalam Christianity tu, dari segi sejarah dia, Naftali. Ni bukan masa untuk kita bahas lah. Tapi dari 4 orang isteri Yakub, Elias Israel bin Ishaq bin Ibrahim, dia dapat 12 orang anak. Siapa? Rubin Syamun, Lawi Yehuda, Isakhar Zabulon, Gad Ashir dan Naftali, Yusuf dan Bunyamin. 12 suku bangsa Bani Israel. 12 inilah dikatakan suku bangsa. Anak, cucu, cicit, cuik, capai, lambai. Siapa? Bani Israel. Jadi kalau sebut Yahudi, ini memang sah dah Bani Israel. Tetapi kalau sebut Bani Israel, belum tentu tuan semestinya Yahudi. Faham dah lah di situ? Faham dah Ustaz? Faham dah. Cuma minggu ni speaker tu bunyi bergema sikit lah Ustaz. Kami tak berapa jelas. Tak apalah. Tuan tengok YouTube kita apa bang? Madani. Madinah Studio. Tengok Madinah Studio, tarik sekarang dan subscribe. Wajib tiap orang like 10 kali Madinah Studio tu. Untuk kita tengok ilmu kita mengaji bulan inilah. Ya. Ni dia asal usulnya. Genealogy of Yahuda. Yahudi yang darinya lahirlah doktrin Judaism tu. Judaism. Dan siapa pula Zionis? Yang disebut Zionis. Tuan sebutlah guana pun. Zionis. Bila sebut Zionis ni tuan, dia satu pergerakan dan pertubuhan yang tak ada kaitan dengan sinagog. Apa dia sinagog? Sinagog ni rumah ibadat Yahudi. Atau kita kata tak ada kaitan dengan agama.
Bukanlah pertubuhan hak dengar sangat apa katanya Taurat, apa katanya the Ten Commandments, 10 rukun Musa yang mengandungi hablum minallah wa hablum minan nas tu. Kalau betul mereka terikat dengan doktrin agama, ajaran daripada temple, kita panggil synagogue, rumah ibadat Yahudi, sudah tentulah mereka pegang dengan 10 rukun Taurat yang diturun Allah kepada Musa. Antara 10 rukun tu tuan, apa dia? Dia ada hablum minallah, hubungan dengan Allah. Antaranya disebut di dalam Exodus, Keluaran. Jangan murtad. Ni hablum minallah. Diajar dalam Taurat. Jangan murtad. Dan disebut lagi, sekiranya ada seorang mengajak kamu kepada Tuhan yang lain, hendaklah kamu seawal-awal orang yang mengambil batu lalu rejam kepada dia. Yakni hukum murtad, rejam sampai mati. Dalam Taurat. Sampai sekarang ada disebut tu dalam Old Testament, the Book of Exodus. Walaupun kita tak beriman, dah sekira lah. Cuma mereka yang pegang pada Ahdul Qadim, mereka tengok, oh, hukum orang murtad ni bunuh rupanya dengan cara rejam. Jadi hablum minallah. Hablum minan nas pun ada disebut juga. Apa dia? Jangan bunuh orang. Jangan bunuh. Jangan bunuh. Jangan bung sepita. Jangan tembak budak. Jangan anaknya kau wanita. Jangan. Ni kalau kita kata wahyu hak sebenar. Wahyu sebenar. Dan ada digambarkan oleh Musa dalam Taurat, kerja bunuh orang ini adalah kerja anak-anak iblis. Dalamnya Taurat. Kerja membunuh orang ni kerjanya anak-anak iblis. Mana orang hak taat menyembah iblis. Jadi jelas di sini, bila sebut Zionis, nak faham mudah saja. Dia tak ada kaitan dengan Taurat, tak ada kaitan dengan agama, tak ada kaitan dengan synagogue, dengan sakramen, dengan ritual. Maka mereka ni pergerakan yang memperjuangkan tanah di Palestin tu untuk dibebaskan daripada selain Yahudi. Selain Yahudi tidak layak hidup duduk di tanah ini, maka kami Zionis. Itu dinamakan Zion. Apa dia Zion? Zion itu nama gunung. Nama gunung di Palestin. Dia panggil nama gunung Zion atau nama gunung Sion. Yang mana kerana kami perjuangkan gunung ini, nak naik semangat perjuang gunung di tanah ini, maka mereka namakan mereka Zionis. Seperti kita kata pejuang tanah Melayu contohnya. Pejuang tanah Melayu yang kita sebut tu. Tapi sekarang ni tak ada dah perkataan tanah Melayu ni, sudah tak ada. Walaupun dalam perlembagaan ada disebut tanah Melayu, persekutuan tanah Melayu ada disebut. Kenapa sekarang sudah tak ada? Maaf sebutlah tuan. Kerana Melayu sekarang sudah jadi pengecut belaka dah. Siapa? Tuan-tuan ni lah pengecut. Yang tinggal kereta api tanah Melayu saja. Tak ada dah. Tak ada. Allah, Ustaz, terasanya hati kami minggu ni. Biar terasa. Satu tujuan kuliah ni biar masing-masing terasa hati tu. Ni dipanggil Zionis.
Quran sebut siapa Yahudi ni? Quran sebut. Kata Allah, orang-orang Yahudi ni minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun. Jelas Quran sebut begitu. Bila sebut orang-orang Yahudi Bani Israel ni ada hak baik, ada. Apa pula tak adanya? Antara orang yang baik ni kalau kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih lafaz Imam Bukhari itu, antara mereka ialah Ibnu Salam, Abdullah bin Salam, satu orang Yahudi yang hidup zaman Nabi tetapi baik sangat dia. Satu hari Abdullah bin Salam ni mari berjumpa Nabi, nya peluk Islam, peluk Islam. Tak lama kata hadis, datang sekelompok Yahudi ke hadapan Nabi dan Abdullah bin Salam menusuk belakang pintu. Dia menusuk belakang pintu. Bila dia menusuk, Nabi pun tanyalah orang Yahudi di Madinah ni. Dia kata, ma ra'yukum isyra'yuk. Apa pendapat kamu tentang anak cucu kamu, yakni orang kamu, orang soleh di kalangan kamu, Abdullah bin Salam. Nabi kata, apa pendapat kamu lelaki ni, orang hak sama dengan kamu, bangsanya Yahudi macam kamu. Maka jawab mereka, inilah satu orang laki-laki yang soleh, yang terbaik, hak paling molek, hak paling betul mengikut Taurat, mendengar wahyu Tuhan. Inilah orangnya dalam kalangan kami. Maka bila dia kata begitu, Abdullah bin Salam keluar, dia kata, aku menyaksikan Muhammad Rasulullah. Makna aku jadi Islam dah, sebagaimana kamu kata aku orang baik. Maka bila mereka tengok Abdullah bin Salam masuk Islam, apa dia kata? Inilah orang paling jahat di kalangan kami dan paling sesat di kalangan kami. Panjang hadis itu. Yang kita nak belajar hadis ni, ada Yahudi minhumul mu'minun. Tuhan kata beriman, beriman. Tetapi bila baca hadis ni juga, wa aktsaruhumul fasikun, Quran kata kebanyakan mereka fasik. Ada beriman, ada. Tetapi banyaknya fasik. 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 Apa dia fasik? Antara mafhum fasik ni, dia suka buat jahat, orang susah, mereka senang. Ni antara tafsir kepada kalimah fasik. Dalam surah Al-Ma'idah Tuhan sebut gini, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Samma'una lil kadhib. Mereka orang-orang Yahudi ni, antara kesukaan mereka apa dia? Dengar benda-benda bohong. Benda-benda tak betul, benda-benda fitnah, benda tak berapa jelas. Kadhib, benda bohong, benda-benda viral. Ni perangai orang Yahudi, suka. Dan akaluna lis-suht, suka makan benda haram. Haram sini bukan babi, bukan. Yahudi ni babi pun dia tak makan. Kasar bunyi babi ni, kasar tuan ni. Saya ni tak rajin cakap kasar, tak rajin. Kasar bunyi babi tu ustaz. Dan nak sebut ke mana? Babi. Begitulah baru lembut gambar. Khinzir. Khinzir tu mereka tidak makan, tak makan. Seperti disebut dalam the book of Leviticus tu. Jangan makan babi. Jangan makan, jangan. Tapi dah
Kerana orang Yahudi ni ahlul kitabnya, dia suka tukar, dia tambah. Tempat nak buang, dia buang Taurat. Maka mereka kata babi yang tidak boleh dimakan ialah babi hutan. Babi bandar naik lori warna pink tu tak apa. Begitulah lebih kurang. Quran sebut ya. Fawailul lilladina yaktubuna alkitaba biaydihim. Kecelakaan bagi Yahudi dan Nasrani yang menukar isi kandungan Taurat, Injil, Zabur dengan aydihim, tangan mereka. Baca dalam surah Al-Baqarah. Thumma yaquluna hadha min indillah. Kemudian mereka kata, dah, kami tak tukar. Memang ni dari Allah sungguh-sungguh. Ada satu penulisan ni ditulis pada tahun 2013 gamaknya ya, seingat saya, oleh satu pimpinan Parti Pembangkang Sabah, Saudara David Orok. Tuan yang ikuti perkembangan penulisan tahulah gamaknya, David Orok. Dan beliau ni banyak tulis tentang inilah Yahudi, Nasrani, dan digambarkan dalam penulisan dia ni salah faham beliau terhadap Islam dan Quran hadis kita. Sebab tu kadang bila dia tulis, dia petik Quran kita, dia petik hadis kita. Antaranya penulisan beliau tentang mana-mana orang Islam yang berfikir, tunjuk perasaan, berarak atas jalan raya selepas sembahyang Jumaat di depan kedutaan United States, di jalan duta itu adalah dikira melanggar perintah Quran dan murtad daripada Islam. Sebab membantah kependudukan Yahudi, Zionis di tanah Jerusalem, di Palestin. Sedangkan Quran sendiri kata dia telah mengatakan bahawa tanah ini, land of promise ni, ardal muqaddasah allati ni, ardal muqaddasah. Quran kata tanah suci ini memang Allah nak beri kepada Yahudi. Jadi sesiapa yang tunjuk perasaan, fikir, berarak jalan raya, murtad daripada Quran hadis, kata dia. Ada dua penulisan besar beliau menggunakan Quran hadis yang saya sempat jawab ketika itu. Antaranya isu nasab Ismail bin Ibrahim. Apakah benar Ismail ini anak tidak sah taraf Ibrahim kerana Taurat sebut begitu? Maka dia bangkitkan, dia kata memang hak Tuhan pilih betul-betul bukan Bani Ismail, tetapi Bani Israel. Sebab walaupun Ismail bin Ibrahim anak Ibrahim, tetapi jangan lupa dia anak tidak sah taraf. Kenapa penulisan sebegini berlaku dalam negara kita? Sebab memang dalam Old Testament tu tulis begitu. Ismail, yang implikasi dia lahir Bani Ismail ni siapa? Kita, Nabi SAW yang bawa Islam. Dari genealogi asal lagi bukan anak sah taraf. Dalam erti kata lain, maaf sebut, Ismail anak zina Ibrahim AS. Ni yang saya nak sebut apa dia? Kerja Yahudi Nasrani dari dulu. Nya tukar Taurat, nya tambah sini, nya pindah di situ. Seperti dalam the book of Genesis chapter 22 verse 2. Dia kata apa dia? Wahai Abram. Siapa Abram? Nama asal Ibrahim. Nama asal Ibrahim. Dulu dia tak panggil Ibrahim, Abram, Ham. Dia tak panggil Him, Ham. Him dan Ham dia tak panggil lagi. Kerana Him, Hamim, Ham, Hamim, kalau nak ejanya Hamim, dia adalah lafaz plural. Lafaz plural. Jamak plural. Plural. Plural ni tuan, dia ada dua jenis plural
dalam keindahan bahasa Yahudi dan keindahan bahasa Arab. Yahudi dan Arab dan Jew ni, mereka ni Semitic. Anak cucu Ibrahim belaka. Jadi dari segi bahasa mereka, mereka sudah terima dari dulu lagi. Kalau Ham dan Him, yang akhirnya Tuhan panggil Abraham, Ibrahim, Ham, Him. Walaupun nama asalnya Abram. Tak ada Ham, tak ada Him. Ini disebut dalam Taurat. Kenapa Tuhan panggil Abram akhirnya jadi Abram Ham? In Arabicnya Ibrahim. Kenapa? Sebab Allah berjanji pada Ibrahim, Abraham, lepas ni aku akan beri kamu genealogi, salah nasab yang ramai dari sulbimu. Asalnya Ibrahim tak ada anak tuan. Ibrahim dapat Ismail umur berapa? 86 tahun. Ibrahim dapat Ismail 86 tahun. Dalam the book of Genesis chapter 16 verse 15 and 16. 16, 15, 16. Yani Hajar melahirkan Ismail. Ibrahim dapat anak pertama Ismail ketika umur 86 tahun. Maknanya lamanya nak dapat anak. 14 tahun selepas itu baru dapat anak kedua, tetapi dari rahim Sarah, isteri pertama. Mula-mula menikah dengan Sarah, tak dapat anak. Sarah pun ambil Hajar, berilah kepada suaminya. Kahwinlah bang. Disebut dalam Genesis chapter 16 verse 3. And she gave her to her husband to be his concubine. Setengah versi sebut to be his wife. And she gave her to her husband to be his concubine. Ataupun to be his wife. Kemah bahasa Inggeris Ustaz. Tengok juga orang tuan tu. Jadi saya nak beritahu apa dia di situ. Ibrahim asalnya Abram. Allah panggil Ibrahim, Abrahim. Sebab apa dia? Dari sulbimu akan lahir banyak anak selepas ni Ibrahim. Jadi dari sulbi Ibrahim tu jadi Bani Ismail, Bani Israel, Semitic, adik-beradik. Cuma kerja jahat Yahudi Nasrani ni. Apa dia buat? Quran yang beritahu. Quran yang beritahu kita. Fawailul lilladina yaktubuna alkitaba biaidihim. Kecelakaan kepada scholars Yahudi dan scholars Nasrani. Sejak dulu, sebelum Muhammad lahir lagi, apa mereka buat? Yaktubuna alkitab. Mereka edit Taurat. Yang ni tak boleh. Yang ni boleh kok. Ni tafsir kepada ayat kita baca tadi. Samma'una lil kadhibi akaluna lisuht. Mereka bangsa ini suka dengar benda-benda dusta dan suka makan benda-benda haram. Haram termasuk rasuah. Ayat ni turun kepada seorang hakim di kalangan Yahudi. Yang hakim ni namanya Ka'ab ibnu Ashraf. Ka'ab ibnu Ashraf ni hakim Yahudi, dia suka makan rasuah. Akaluna lisuht, makan benda kotor, rasuah. Bila ada di kalangan Yahudi bergaduh, perlu masuk mahkamah, ni dia ambil, dia pindah Taurat. Tengok tu. Dia pindah hukum. Maknanya kalau ada orang bergaduh, tentu dah salah, takut masuk jail, masuk lokat, dia pergi jumpa dengan Ka'ab, dia bincang dulu. Maknanya kalau kita ni beginilah kok, dia buat begini. Begitu je lah. Kenyik mata agaknya. Tak ada orang kenyik mata sekarang ni, zaman dulu. Bersiul pun tak ada dah sekarang ni. Dulu orang bersiul ada lagi, sekarang tak ada. Dia kenyik mata. Maka dikira selesai lah.
Akaluna lisuht. Dia makan benda haram dengan cara tukar Taurat. Jadi asalnya nasab Ismail ni disebut lahir dia dari sulbi Ibrahim sebagai anak tunggal. Ayat asalnya dalam Taurat dia sebut gini. Ni nak sebut kerja Yahudi ni. Allah berfirman pada Musa, Musa, dengar cerita tentang Ibrahim. Aku beritahu pada engkau. Dalam Genesis chapter 22 verse 2. Dia kata apa dia? Wahai Abram, wahai Ibrahim. Pergilah kamu ke tanah Moria. Nama tempat. Moria ni nama tempat ketika itu. Sama ada di Tennessee, di Denver, di Skandinavia. Nama tempat. Wahai Abram, pergi kamu ke tanah Moria dengan anakmu yang tunggal. Ni dalam Old Testament ni. Pergilah kamu wahai Abram ke tanah Moria dengan anakmu yang tunggal. Maka Yahudi ni jahat. Dia takut bila orang analyze, orang buat research, anak tunggal ni siapa? Maka jangan sampai orang tahu Ismail. Maka mereka pun buat in bracket, iaitu Isaac, iaitu Ishak. Baca antaranya yang disebut di dalam Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahud wan Nasara Imam Ibn Qayyim. Disebut juga dalam Izharul Haq oleh Rahmatullah Al-Hindi Al-Qairanawi Al-Usmani. Jadi dia kata asalnya bila Allah kata Abram, pergi kamu ke tanah Moria dengan anakmu yang tunggal dan sembelih dia di situ. Ayat ni dalam Taurat dah cerita Ismail kena sembelih. Tapi dia kata bahaya. Walau disebut dalam Taurat, jangan highlight Ismail, jangan. Sebab dari sulbinya lahir the last messenger from God ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara nak hapus dia ke mana? Buat in bracket dari awal. Wahai Abram, pergilah kamu ke tanah Moria dengan anakmu yang tunggal, in bracket, iaitu Ishak. Lama-lama, bila berkembangnya Taurah ni dalam bentuk percetakan ke, dalam bentuk khutbah di sinagog, di temple mereka ke, saya dengar kehendak Allah sempat 2 kali ke Jerusalem. Tuan-tuan, habis dah ke masa kita? 2 minit lagi ya. Lambat habis masjid kita ni. Di Jerusalem sempat saya 2 kali dalam bulan puasa. Salah satu sahabat saya di sana ialah Abu Tin, nama dia. Abu Tin. Ni warga Palestin, Abu Tin. Sahabat lama sejak belajar dulu. Jadi, saya ada satu kali tu saya kata, Abu, boleh tak mu atur aku nak berjumpa dengan Ahlul Kitab ni? Yahudi seorang, Nasrani seorang. Saya bercakap teranum begitu je, dia faham ke tak, terpulang dia lah. Esok mu atur lah Abu. Dia kata payah, Syekh Rashidi payah. Rashidi payah. Kalau nak berjumpa dengan Ahlul Kitab Nasrani, mudah. Tapi Yahudi ni payah. Payah sebab apa? Dia benci sangat ke orang Islam, dia benci sangat. Jadi bila dengar perkataan orang Palestin tu, orang yang muamalah bergaul sokmo dengan Yahudi Nasrani di Palestin tu, saya kata Allah, betulnya firman Allah ni sebut betul-betul. Apa kata Allah? La tajidanna ashaddan nasi adawatan ladina amanu al-yahuda walladina asyraku. Kamu wahai Muhammad akan dapati orang yang paling keras permusuhan dengan kamu Muhammad dan semua orang Islam, iaitulah orang-orang Yahudi dan orang yang mensyirikkan Allah. Tetapi Muhammad, sambungan ayat ni, wala tajidanna aqrabahum mawaddah
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Kamu akan dapati orang yang paling dekat dari segi sayangnya, bersahabatnya, aqrabahum, aqrab, sahabat karib, sahabat akrab, aqrabahum, mawaddatan lilladzina amanu, dengan orang beriman ini, alladzina qalu inna nasara, mereka yang kata we are Christians. Inna nasara, nahnu an-nasraniyun, we are Christian, kami orang Kristian. Kristian macam mana? Kristian yang Tuhan sebut awal juzuk 7, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i hazanan. Kristian yang ahlul kitabnya bila dengar Muhammad baca Quran, dia kata apa dia? Menangis mereka. Benarnya Muhammad ni betul lah dia sebut. Seperti Najasyi Al-Ashamah. Raja Najasyi Al-Ashamah, Raja Habsyah yang kita orang Islam hijrah 2 kali. Dua kali. Habis dah masa kita bang? Habis dah. Kalau habis, kita berhenti mengejut begitu sahajalah. Supaya masing-masing jemaah dalam keadaan tak puas hati dan naik semangat nak marah, supaya mereka mudah dihantar ke Palestin berperang dengan Yahudi, dengan Zionis. Jadi kita sambung siri kedua ibu bapa sekalian dalam bulan depan pula insya-Allah ya. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.